Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira binti Syamsuddin dengan nombor matriks 280165 akan membentangkan hasil tugasan individu saya untuk subjek pengurusan co-curriculum di sekolah. Jadi, pada hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya ketika terlibat dalam aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah iaitu dalam bidang kelab dan persatuan usahawan muda. Baiklah, saya akan memulakan perbentangan ini dengan menyelaraikan matlamat kelab usahawan muda ini ditubuhkan. Okey, yang pertama adalah melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Seperti yang kita tahu, kelab keusahawanan dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk melibatkan diri mereka dalam bidang keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti perniagaan yang mereka jalankan di peringkat sekolah. Seterusnya, bidang keusahawanan merupakan kerjaya pilihan. Hal ini kerana kelab ini dapat memberi kesedaran kepada para pelajar bahawa bidang keusahawanan merupakan salah satu bidang kerjaya dan ianya dapat menjamin masa hadapan. Okey. Matlamat yang ketiga adalah memberi pendedahan terhadap cara menguruskan perniagaan. Kelab ini juga dapat memberi pendedahan kepada para pelajar tentang cara-cara menguruskan perniagaan termasuklah dari aspek kewangan dan juga penyediaan akaun syarikat. Seterusnya, kelab usahawan muda ini ditubuhkan untuk mengembangkan potensi diri pelajar di mana potensi dalam diri pelajar dapat dikembangkan untuk menjadi bakal usahawan yang berjaya pada masa hadapan. Okey. Matlamat yang terakhir adalah memegang jawatan penting dalam syarikat. Hal ini kerana kelab ini dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk memegang jawatan-jawatan penting dalam syarikat dan memainkan peranan mereka masing-masing untuk memajukan syarikat. Sekarang, saya akan meneruskan perbentangan ini dengan menerangkan tentang fungsi-fungsi aktiviti co-curriculum iaitu berkaitan dengan kelab usahawan muda. Seperti yang kita tahu, terdapat 5 fungsi aktiviti co-curriculum ditubuhkan iaitu pengukuhan dan pengayaan, khidmat masyarakat, hobi dan rekreasi, kerjaya dan juga perkembangan diri individu. Bagi fungsi yang pertama iaitu pengukuhan dan pengayaan. Penubuhan kelab ini dapat memberi peluang kepada kami sebagai para pelajar dalam melibatkan diri dalam bidang keusahawanan termasuklah cara menguruskan perniagaan. Bagi fungsi yang kedua iaitu khidmat masyarakat, kelab kami pernah melakukan khidmat masyarakat di rumah orang-orang tua dengan hasil keuntungan perniagaan yang telah dijalankan. Fungsi aktiviti co-curriculum yang seterusnya adalah hobi dan rekreasi. Dengan melibatkan diri kami dalam kelab ini, kami dapat memperolehi pelbagai pengetahuan dan juga kemahiran dalam menguruskan perniagaan di samping dapat mengisi masa lapang kami dengan melakukan perkara yang berfaedah. Okey, yang seterusnya adalah kerjaya. Kelab ini juga dapat memberikan asas kerjaya kepada kami iaitu dalam bidang keusahawanan seperti mana ianya merupakan bidang kerjaya yang dapat menjamin masa hadapan kita. Akhir sekali, perkembangan diri individu. Dengan melibatkan diri dengan semua aktiviti kelab ini, ianya dapat memberi peluang kepada kami untuk melatih diri kami dalam kesihatan diri, berdisiplin, memupuk minat dan bakat dan juga dapat membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. Seterusnya, saya akan berkongsi pengalaman saya sewaktu melibatkan diri dalam kelab dan persatuan usahawan muda di peringkat sekolah menengah iaitu MRSM Johor Bahru pada tahun 2017-2018. Okey, yang pertama adalah temuduga. Sebelum melakukan pendaftaran baru, kami akan ditemuduga terlebih dahulu oleh guru penasihat kelab persatuan usahawan muda bagi mengetahui pengetahuan asas kami berkaitan dengan kelab yang kami bakal ikuti.
Misalnya kami akan disoal berkenaan dengan pengetahuan asas tentang pengurusan perniagaan serta cara-cara menguruskan akaun perniagaan. Seterusnya adalah pendaftaran dan sesi suai kenal. Okey. Pendaftaran ahli kelab baru dibuat pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey. Kami juga melakukan aktiviti suai kenal pada aktiviti kali ini, di mana kami saling mengenali antara satu sama lain, termasuklah guru penasihat kelab, AJK dan AJK kelab. Okey. Kami juga diminta untuk memperkenalkan diri sebagai ahli kelab baru pada pertemuan kali ini. Selain itu, kami turut diajar tentang kemahiran mengendalikan mesyuarat. Hal ini kerana kami diajar untuk mengendalikan dan menghasilkan 1 minit mesyuarat agung dan mesyuarat AJK yang betul dan tertib. Okey. Seterusnya adalah kemahiran menulis laporan. Dengan menyertai kelab ini, kami turut diajar berkaitan cara-cara menulis laporan aktiviti dengan betul, merangkumi laporan secara lisan menggunakan laras bahasa yang betul. Selain itu, kami turut diminta untuk merancang aktiviti perniagaan yang hendak kami jalankan secara praktikal, iaitu pada setiap hujung minggu di ruang Wisma Pelajar, di mana kami perlu menjual sesuatu seperti makanan kepada para pelajar lain. Seterusnya adalah menguruskan akaun. Guru kami juga membimbing kami dalam menguruskan akaun syarikat agar tidak berlaku kebocoran atau salah urus wang kelab, dan membimbing kami dalam menyediakan buku akaun kelab agar wang yang kami terima dan kami belanjakan sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Okey, yang seterusnya adalah mempromosikan produk. Kami juga diminta untuk mencadangkan sesuatu barang yang ingin dipasarkan serta mempromosikan barang tersebut seperti membuat pengiklanan dan sebagainya. Setelah semua kemahiran telah diajar kepada kami perlu melaksanakan perniagaan kami secara praktikal, di mana kami akan membuat perniagaan pada setiap hujung minggu di ruang Wisma Pelajar berhadapan dengan bilik kelab kami. Okey. Pada kebiasaannya, kami akan melakukan perniagaan makanan seperti menjual makanan bergoreng, misalnya keropok lekor, nugget dan sebagainya. Dengan ini, kami akan melakukan perniagaan yang hampir sama pada setiap hujung minggu bagi mendapatkan keuntungan untuk kelab ini. Yang seterusnya adalah penghargaan. Okey. Kami diberi penghargaan seperti sijil penyertaan bagi merealisasikan unsur-unsur penghargaan dalam setiap aktiviti atau kegiatan kokurikulum yang dianjurkan dan disertai dalam kelab ini. Okey, seterusnya saya akan berkongsi pengalaman saya sewaktu penyertaan program luar berkaitan dengan Kelab Usahawan Muda, iaitu Expo Keusahawanan MRSM se-Malaysia pada tahun 2017. Okey. Karnival keusahawanan ini atau Expo Keusahawanan ini diadakan di MRSM Felda Trolak pada tahun 2017 selama 3 hari 2 malam. Okey. Sewaktu menyertai program ini, terdapat pelbagai aktiviti yang telah dianjurkan di dalam karnival keusahawanan ini. Antara aktiviti yang telah diadakan di dalam karnival ini adalah pertandingan kuis. Okey, pertandingan kuis berkaitan keusahawanan turut dijalankan di dalam karnival ini. Pertandingan ini diadakan bagi meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang keusahawanan. Okey, melalui pertandingan ini, kami perlu bersaing untuk menjawab soalan-soalan yang ditujukan kepada kami
dan mendapatkan tempat yang tertinggi dalam pertandingan ini. Kami perlu bersaing antara MRSM dalam menjawab kuis yang telah ditanya dengan betul. Seterusnya adalah pameran gerai ataupun booth. Okey, terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memenangi pertandingan ini, seperti menghias booth yang tercantik dan juga menjual produk yang kreatif dan inovatif. Okey, pameran gerai ini diadakan bagi memeriahkan lagi suasana karnival yang dianjurkan serta meningkatkan hasil jualan kami. Hal ini kerana karnival ini juga melibatkan orang luar, di mana orang luar dapat berkunjung ke karnival ini untuk membuat proses jual beli. Seterusnya, kami juga melibatkan diri kami dalam permainan penerokaan iaitu Explorers Game. Okay, permainan ini diadakan bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara pasukan di samping meningkatkan kognitif ataupun daya pemikiran bagi mengharungi bidang keusahawanan pada masa mendatang. Tidak lupa juga, kami turut dikehendaki untuk membuat perbentangan akaun perniagaan, di mana perbentangan ini akan dilakukan oleh pengerusi kelab kami dan beliau perlu membentang semua aktiviti yang telah dijalankan di dalam kelab ini sepanjang tahun yang merangkumi keuntungan dan pengurusan perakaunan kelab kami. Berikut merupakan serba sedikit pengalaman yang dapat saya kongsikan pada hari ini berkaitan dengan penyertaan saya di dalam program luar yang berkaitan dengan kelab keusahawanan muda. Sebagai kesimpulan, saya telah membuat beberapa analisis SWOT berkaitan dengan kelab keusahawanan muda yang saya sertai di peringkat sekolah menengah, iaitu S untuk strengths ataupun kekuatan, W adalah weaknesses ataupun kelemahan, O adalah opportunities ataupun peluang, dan yang terakhir adalah threats ataupun ancaman. Okey, untuk kekuatan, saya mendapati bahawa kelab usahawanan muda yang saya sertai ini mempunyai pelbagai kemudahan, termasuklah ruang niaga dan bilik kelab yang tersendiri. Selain itu, semangat kerjasama dan berpasukan juga adalah tinggi dalam kalangan guru dan juga murid dalam kelab ini. Untuk kelemahan pula, saya mendapati bahawa kekangan masa merupakan salah satu kelemahan, di mana ianya kami mempunyai masa yang terhad untuk melatih ahli-ahli baru dalam pelbagai kemahiran dalam bidang keusahawanan, dan juga kebanyakan pelajar adalah kurang mahir dan dalam bidang kewangan dan pengurusan perakaunan kerana tidak semua ahli kelab merupakan pelajar yang mengikuti subjek prinsip perakaunan, dan kebanyakan daripada mereka merupakan pelajar sains. Untuk peluang, saya mendapati bahawa kelab kami mendapat sokongan yang padu dan hebat daripada pihak ibu bapa, dan juga kelab kami dapat mendapat bantuan daripada Badan Muafakat ataupun PIBG serta agensi luar. Yang terakhir adalah ancaman. Saya mendapati bahawa tidak lain dan tidak bukan adalah sumbangan dan bantuan kewangan merupakan salah satu ancaman kepada kelab kami kerana kewangan adalah sangat terhad untuk kami melakukan pelbagai program dan aktiviti dalam kelab keusahawanan muda ini. Sekian saja pembentangan saya untuk hari ini. Terima kasih.